Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Seperti biasa untuk mata pelajaran akhlak tahun 3, anak-anak bersama Ustazah sekali lagi, Ustazah Rosnah binti Halid. Sedia maklum, pelajaran akhlak kita pada minggu ini adalah dominasi daripada pelajaran bab 1 dalam tajuk adab-adab menziarahi orang sakit. Okey anak-anak, pada minggu pertama yang lalu, kita telah mempelajari adab-adab menziarahi orang sakit. Minggu kedua, kita telah sentuh berkenaan dalil dan juga doa ketika menziarahi orang sakit. Untuk minggu ketiga pada minggu ini, Ustazah akan menyentuh topik seterusnya, fadilat menziarahi orang sakit dan juga akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Rujuk buku masing-masing, kita akan sambung seterusnya fadilat menziarahi orang sakit. Lihat yang pertama, disukai oleh Allah dan Rasulullah. Mesti kita terasa bagaimana caranya untuk mendapat cinta Allah dan Rasul. Jadi Allah telah menyarankan kita untuk menyantuni orang-orang sakit dengan kita berziarah. Okey? Yang kedua, dapat ganjaran berbentuk pahala. Ini amat berguna kepada kita sebab pahala ini akan kita tuai di hari akhirat. Yang ketiga, dapat mendoakan kesembuhan pesakit. Antara fadilat yang terbaik adalah ketika kita dapat menyantuni berziarah ke mana-mana sahaja, ke rumah sakit atau menziarahi sesiapa sahaja saudara mara kita, kita secara terus akan dapat mendoakan kesembuhan pesakit. Yang keempat, bagaimana dimurahkan rezeki oleh Allah. Kita bila dapat berbuat baik kepada hamba Allah yang lain, Allah akan memberi ganjaran dengan menambahkan bentuk-bentuk rezeki kepada kita. Kadang-kadang rezeki itu tidak semestinya wang ringgit. Ilmu yang Allah tambahkan ke dalam diri kita juga adalah rezeki. Yang kelima, mengeratkan hubungan silaturahim. Itu antara fadilat yang terpenting. Bila kita pergi ke rumah orang sakit, kita memberi salam, kita santuni mereka, itu akan dapat mengeratkan ukhuwah. Mana ketika itu kita bertanya khabar, kita membawa buah tangan, kita memberi bantuan dalam bentuk wang ringgit ataupun bentuk apa sekalipun, ini dapat memperhalusi lagi ukhuwah fillah kita dengan orang sekeliling kita, terutamanya orang-orang yang ditimpa ujian sakit. Seterusnya ialah menggembirakan pesakit. Bila kita berada di dalam kelompok menziarahi orang sakit ini, biasanya kita membawa dengan senyuman. Dengan senyuman itu insya-Allah hati orang sakit yang sedang rawan itu tadi terubat dan dapat mengembalikan mood positif kepada mana-mana pesakit. Okey? Dan yang terakhir ialah memberi semangat kepada orang sakit.
kita datang dengan aura yang positif, kita datang dengan motivasi-motivasi yang sihat untuk mengembalikan semangat yang sedang dilalui oleh pesakit. Kita beri nasihat kepada mereka. Kita galakkan mereka supaya tidak sesekali berputus asa. Dengan semangat juang yang ada, insya-Allah pesakit akan dapat recover ataupun kembali kepada keadaan kesihatan yang normal. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada akibat tidak beradab ketika menzarahi orang sakit. Baik anak-anak, perkara pertama, tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Jika Allah dan Rasul amat mencintai hamba-Nya yang berziarah, dia juga tidak menyukai dan amat membenci kepada hamba-Nya yang tidak beradab ketika menzarahi orang sakit. Seperti apa? Seperti ketika kita menzarahi orang sakit, kita bercakap dengan suara yang lantang. Ketika itu juga kita suka bergosip-gosip antara satu sama lain. Ataupun ketika kita menzarahi itu, kita membuatkan keadaan bertambah hiruk pikuk. Ini antara adab-adab yang jangan sesekali kita lakukan ketika menzarahi orang sakit, kerana tidak disukai oleh Allah dan juga Rasulullah. Yang kedua, tidak mendapat rahmat Allah. Bila kita tidak beradab, rahmat Allah tak turun kepada kita. Bila Allah tak sayang, maka tidak sesekali Allah turunkan rahmat kepada kita. Sedangkan kita ini, hamba Allah, sangat-sangat memerlukan rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Okey. Yang seterusnya, menyusahkan hati pesakit. Macam mana tu? Kalau kita tidak menjaga adab-adab, orang sakit pun rimas dengan kita. Rasanya tidak tenang. Bertambah-tambah jiwanya terasa terbeban dengan keadaan sakit yang dipikul. Dia pula rasa stres dengan kita yang tidak menjaga batas-batas dan juga adab-adab ketika berada di rumah orang sakit ataupun di hospital-hospital. Okey, yang terakhir, mengguris hati keluarga pesakit. Inilah dia tadi. Jika yang tadi, bila kita menjaga adab, kita dapat menjalinkan ukhuwah. Tetapi, jika kita tidak menjaga adab dan batas-batas ketika menzarahi orang sakit, dia ni dapat membuatkan hati waris pesakit, keluarganya, berasa terguris dan tidak senang dengan kita. Bila hati dan perasaan orang lain tidak terjaga, ini akan memburukkan ikatan ukhuwah tu. Itu yang menyebabkan silaturahim akan hambar dan mudah terputus hubungan. Baiklah anak-anak, okey, setelah penerangan Ustazah tadi, untuk kerja sekolah, masing-masing ada buku aktiviti ini kan? Okey, kita dah buat pada muka surat 1, 2 dan 3 pada minggu-minggu yang lalu. Okey, untuk minggu ketiga ini, Ustazah nak anak-anak sambung untuk selesaikan pada muka surat 4 dan muka surat 5. Muka surat 4 dan juga pada muka surat 5. Pada muka surat 4 ini, arahan dia lengkapkan teka silang kata di bawah. Ada silang kata. Maka anak-anak hendaklah melengkapkan silang kata seperti jawapan yang ada di dalam kotak-kotak ini. Okey. Pada muka surat
kelima itu, antara arahan dia adalah menyenaraikan fadilat beradab dan akibat tidak beradab ketika menzarahi orang sakit. Yang ini ada kolom dia. Yang pertama, dalam penerangan Ustazah itu tadi, semuanya ada di dalam buku teks. Okey? Okey, baik anak-anak. Ini ada sikit pemakluman, ya. Okey. Ustazah berharap sangat supaya anak-anak daripada kelas 3 Firdaus, 3 Adnin dan 3 Naim respon kepada setiap minggu mata pelajaran akhlak Ustazah dan juga membuat sebarang kerja aktiviti yang Ustazah sarankan. Ini kerana pada muka surat terakhir setiap bab akan ada sukatan pentaksiran yang Ustazah akan isi. Okey? Setiap anak-anak akan direkodkan pentaksirannya. Individual. Jadi jika tiada menghantar sebarang kerja, kemungkinan besar Ustazah akan bagi markah kosong. Jadi untuk tidak mensia-siakan permakahan anak-anak, maka responlah setiap minggu atau setiap aktiviti pembelajaran akhlak yang sedang Ustazah usahakan bersama ini. Okey? Ini adalah untuk kemudahan dan kesenangan anak-anak tahun 3 supaya tidak ketinggalan dan tidak tercicir markah pentaksirannya nanti. Okey? Baiklah. Setakat ini sahaja dahulu pembelajaran akhlak kita pada minggu ketiga ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu-minggu akan datang dengan topik yang seterusnya. InsyaAllah. Okey, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.